Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita wilayah edisi Jumaat 2 Disember 2022 membawakan laporan terkini seluruh negara. Saya Atika Naim dan kita ikuti paparan utama petang ini. Barisan Kabinet Kerajaan Perpaduan diumum petang ini. PRU ke-15 Parlimen Padang Serai dan Don Tioman, 3 pusat mengundi awal dibuka esok. Saudara lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Labuan mengisi paparan petang ini. Terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Satu mesyuarat khas bakal diadakan Isnin depan melibatkan barisan kabinet yang baru dilantik. Perdana Menteri memaklumkan ia bagi membincangkan mengenai beberapa ketetapan serta peraturan melibatkan tata cara mengurus kementerian. Saya keutamaannya sebaik disusun Jemaah Menteri, saya akan panggil mesyuarat khas hari Isnin ini untuk menetapkan beberapa peraturan baru bagi Jemaah Menteri. Cara mereka mengurus kementerian, cara mereka berdamping dan bekerjasama dengan pejabat awam, cara mereka membuat pengumuman-pengumuman dasar dan cara jimat sebagai contoh untuk tidak membelanjakan lebih kepada yang sepatutnya. Datuk Seri Anwar turut mengulangi pendirian kekuatan pimpinan politik dan penjawat awam perlu diperkukuh bagi mempercepatkan lagi pembangunan negara. Segala kelemahan yang lampau, ada kekuatan kita manfaatkan, ada kelemahan kita ketepikan. Ada masalah pembaziran, rasuah, harta rakyat itu dipunggah untuk beberapa kerat, itu mesti dan wajib dihentikan segera. Saya bersyukur kerana satu permulaan yang baik. Saya menemui Ketua Susahan Negara dan atas inisiatif beliau menemui semua pimpinan kanan, jawat awam, dan saya lihat kesediaan dan semangat mereka untuk bersama menjamin perubahan untuk bawa kebaikan kepada rakyat. Berucap pada Majlis Kenduri Rakyat yang diadakan bersebelahan Masjid Muhammad Al-Fatih, Taman Jati Ipoh, Datuk Seri Anwar menjelaskan kerajaan perlu memulihkan ekonomi termasuk menyediakan pendidikan lebih bermutu menangani masalah kosar hidup agar lebih terkawal. Selain memastikan kemudahan kesihatan dan prasarana berada dalam keadaan yang lebih baik. Kerana sekurang-kurangnya kita telah memulihkan sedikit keyakinan pelabur dan kelayakan antara bangsa dan dalam negara. Kita lihat umpamanya ringgit sudah diperkuat. Apa makna bila ringgit diperkuat? Bila ringgit itu diperkuat, maknanya kos import akan lebih kurang. Tidak terlalu mahal. Bila kos import itu dapat dikurangkan, kos barang makanan, ayam, ternakan, baja juga dapat dikurangkan. Terdahulu pagi tadi, Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Istana Kinta Ipoh. Sesi menghadap itu yang pertama selepas Datuk Seri Anwar dilantik sebagai Perdana Menteri ke-10 pada 24 November lalu. Kenderaan dinaiki Perdana Menteri dilihat memasuki perkarangan Istana Kinta pada pukul 10.50 pagi. Ketibaan beliau disambut Ahli Dewan Negara Perak Tan Sri Muhammad Anwar Zaini.
Terdahulu Perdana Menteri tiba di lapangan terbang Sultan Azlan Shah Ipoh pada pukul 10.30 pagi. Ketibaan beliau disambut Menteri Besar Datuk Seri Sarani Muhammad, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Ahmad Suhaidi Abdul Rahim dan Barisan Kepimpinan Negeri. Hari undi awal bagi Parlimen P017 Padang Serai dan Dewan Negeri N42 Tioman bakal berlangsung esok. Sejumlah 76 pengundi awal terdiri daripada anggota polis akan mengundi awal bertempat di Dewan Serbaguna Ibu Pejabat Polis Daerah Kulim. Manakala undi awal di Ibu Pejabat Polis Daerah Rompin dan Balai Polis Tekek Pulau Tioman melibatkan sejumlah 243 pengundi. Butirannya kita bersama dengan wartawan Hazwan Azman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya kini berada di Ibu Pejabat Polis Daerah Rompin bagi meninjau persiapan proses pengundian awal yang akan dijalankan pada hari esok melibatkan pilihan raya umum ke-15 bagi Dewan Negeri Dun Tioman N24. Difahamkan proses pengundian awal bagi Dun Tioman ini akan berlangsung di bilik rehat IPD Rompin ini yang membabitkan 243 orang pengundi. Manakala seramai 18 orang pengundi membabitkan anggota polis akan menunaikan tanggungjawab mereka di bilik maklumat Balai Polis Tekek di Pulau Tioman. Manakala bagi tempoh masa pengundian akan bermula pada jam 8 pagi dan tamat pada jam 5 petang di IPD Rompin ini, sementara di Balai Polis Tekek akan tamat pada jam 12.30 hari. Menurut kenyataan SPR yang dikeluarkan oleh pagi tadi, memaklumkan bagi penandaan dawat pilihan raya akan dibuat pada jari kelingking kiri bagi pengundi yang hadir mengundi awal pada hari esok. Manakala bagi pengundi yang positif COVID-19 disarankan untuk berhubung terus dengan pegawai kesihatan daerah bagi memudahkan urusan proses pengundian awal. SPR juga memaklumkan peti-peti undi awal ini tidak akan dikira lagi pada hari esok dan akan disimpan di lokap polis untuk jagaan selamat. Kertas undi tersebut hanya akan dikira pada 7 Disember nanti bermula pada jam 4 petang di tempat pengiraan undi yang ditetapkan oleh SPR serta disaksikan oleh ejen-ejen calon yang bertanding. PRU 15 N24 Dun Tioman menyaksikan pertembungan 5 penyuru yang sebelum ini disandang oleh calon daripada Parti BN iaitu Datuk Seri Muhammad Johari Husin selama 3 penggal. Beliau dicabar oleh calon Perikatan Nasional PN Nur Idayu Hashim, Sulaiman Bakar Parti Bebas, Osman A Bakar Parti Pejuang dan Muhammad Fazli Muhammad Ramli Pakatan Harapan PH. Menurut data SPR, seramai 28,465 pengundi yang terdiri daripada 28,200 pengundi biasa, 263 polis dan 3 pengundi tidak hadir luar negara. Baik, saya kira itu sahaja perkembangan semasa persiapan awal bagi proses pengundian awal yang akan dijalankan pada hari esok di IPD Rompin ini. Kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri yang sahih di RTM #MyPRU15. Terima kasih Azwan Azman. Yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah berkenan menggunakan watika pelantikan kepada 11 Ketua Perwakilan Malaysia ke luar negara di Istana Negara. Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Aziza Aminah Maimunah Iskandaria turut berangkat ke istiadat penyerahan watika pelantikan dan majlis menghadap yang berlangsung di Dewan Singgasana Kecil. Ketua-ketua perwakilan Malaysia ke luar negara yang baru dilantik ialah Duta Besar Malaysia ke UAE, Datuk Seri Ahmad Fadil Samsudin yang juga bekas Datuk Pengelola Bijaya Diraja, Duta Besar Malaysia ke Vietnam, Datuk Tan Yang Tai dan Duta Besar Malaysia ke Jerman, Dr. Adina Kamarudin serta Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Pakistan, Muhammad Azhar Mazlan. Juga Duta Besar Malaysia ke Jordan, Muhammad Nasri Abdul Rahman, Duta Besar Malaysia ke Uzbekistan, Ilham Tuah Ilyas, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke New Zealand Mazita Marzuki dan Duta Besar Malaysia ke Senegal Zainal Izran Zahari. Turut menerima watika lantikan ialah Duta Besar Malaysia ke Kazakhstan Muhammad Adi Abdullah, Duta Besar Malaysia ke Laos Edi Irwan Mahmud dan Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Sri Lanka Badili Hisham Adam.
Sejumlah 1,734 kes demam denggi direkodkan minggu lalu bermula 20 hingga 26 November. Angka itu meningkat berbanding 1,593 kes pada minggu sebelumnya sebanyak 8.9%. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, tiada kematian akibat komplikasi demam denggi dilaporkan bagi tempoh sama. Kumulatif kes demam denggi yang dilaporkan sebanyak 56,304 kes, naik sebanyak 32,757 kes. Jumlah kematian juga melonjak kepada 37 orang berbanding 18 individu bagi tempoh yang sama tahun lalu. Pada minggu ini, 54 lokaliti hotspot dikenal pasti berbanding 61 lokaliti hotspot pada minggu sebelumnya. 25 daripadanya di Selangor, 19 Sabah termasuk 7 di Kuala Lumpur dan Putrajaya. Orang ramai dinasihatkan lebih berwaspada ketika melakukan aktiviti rada, terutama pada waktu puncak gigitan nyamuk iaitu di antara pukul 5 hingga 7 pagi dan 5 hingga 7 petang. Kadar aduan kes rasuah membabitkan pejabat awam menurun tahun ini berbanding 2021. Timbalan Pesuruhjaya SPRM, Datuk Razim Muhammad Nur berkata, setakat Oktober lalu sebanyak 5,222 maklumat diterima, lebih rendah berbanding tahun lepas dan 6,463 maklumat. Manakala dari tahun 2017 hingga Oktober 2022, sejumlah 5,599 tangkapan telah dibuat. 48.82% atau 2,546 merupakan penjawat awam dengan 50.7% daripadanya berusia 40 tahun ke bawah. Dari segi ketidakpuasan hati rakyat kepada penjawat awam, statistik yang kita ada nampaknya ada penurunan dari segi jumlah ketidakpuasan hati. Maknanya maksud saya itu jumlah aduan yang diterima oleh SPRM terhadap penjawat awam. Ya, dari segi statistik tangkapan atau kesihatan, dia masih lagi sama dengan yang lain dalam sekitar hampir separuh daripada jumlah tindakan-tindakan yang diambil oleh SPRM, tindakan penguatkuasaan, iaitu tangkapan dan juga bilangan kesihatan yang melibatkan penjawat awam. Hampir separuh daripadanya melibatkan penjawat awam. Kawasan kejadian tanah runtuh di Taman Bukit Berlian, Lobak dekat Seremban Negeri 9 diisytihar kawasan bencana. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Datuk Razali Abdul Malik berkata, runtuhan cerun tersebut berpunca daripada aliran air luar biasa menyebabkan tanah menjadi lembut. Seterusnya berlaku pergerakan. Siasatan awal Jabatan Bomba dan Penyelamat mendapati masih berlaku pergerakan tanah yang berisiko tinggi untuk menyebabkan runtuhan lebih besar. Sehingga 12.30 hari semalam, rekahan jalan akibat runtuhan telah semakin signifikan iaitu daripada beberapa inci lebar kepada lebih kurang 2 kaki lebar. Berdasarkan penilaian awal pihak bomba, 12 unit rumah di kawasan berlaku runtuhan cerun adalah berisiko dan tidak selamat untuk diduduki. Semua penduduk terlibat bersetuju keluar dari kediaman masing-masing sehingga siasatan lengkap dijalankan dan kerja baik pulih cerun selesai bagi mengelakkan berlaku kemalangan jiwa. Pusat Kawalan Operasi Bencana Seremban telah diaktifkan dan pos kawalan tempat kejadian beroperasi di lokasi. Kawalan di lokasi kejadian akan diuruskan mengikut mekanisme pengurusan bencana negara. Baiklah, seterusnya kita ikuti perkembangan cuaca semasa bersama pegawai Met Malaysia Khairatun Nisa Syamsuddin. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Amaran angin kencang dan laut bergelora telah dikeluarkan di kawasan perkapalan yang ditandakan dengan warna kuning dan juga jingga ini turut melibatkan kawasan perairan negeri Kelantan dan juga Terengganu.
Pada masa yang sama, Met Malaysia juga mengeluarkan amaran kenaikan paras air laut yang mana ianya adalah berisiko kepada limpahan air laut di pesisir pantai negeri Kelantan dan juga Terengganu. Dan amaran ini berkuat kuasa sehingga ke 4 Disember nanti. Selain itu, Met Malaysia juga telah mengeluarkan amaran hujan lebat berterusan peringkat buruk melibatkan negeri-negeri yang telah ditandakan dengan warna kuning dan juga jingga ini, dan hujan lebat berterusan dijangka boleh berlaku di kawasan-kawasan amaran. Oleh itu, penduduk setempat diminta untuk sentiasa berwaspada dan juga cakna dengan sebarang kemungkinan banjir ataupun bencana yang boleh berlaku. Dan amaran ini berkuat kuasa sehingga ke 3 Disember nanti. Seterusnya kita lihat pula paparan imej gempa radar bagi tinjauan cuaca yang terkini, dan dapat diperhatikan keadaan hujan lebat di kebanyakan negeri di semenanjung Malaysia pada ketika ini dijangkakan boleh berlarutan sehingga ke malam nanti. Manakala di negeri Sabah dan juga Sarawak pula, keadaan hujan serta ribut petir dilihat lebih tertumpu di bahagian tengah dan juga barat negeri Sarawak, juga melibatkan bahagian pantai barat, Sandakan, Pedalaman dan juga Tawau di negeri Sabah. Dan keadaan hujan ini dijangkakan mampu untuk beransur dalam tempoh masa 2 hingga ke 3 jam sahaja lagi. Baiklah, sekian dahulu laporan cuaca daripada saya, Khairatun-Nisa Syamsuddin. Assalamualaikum. Bersua kembali, Melaka sekali lagi dipilih lokasi penganjuran Festival Filem Malaysia FFM selepas kali terakhir diadakan di negeri itu pada 1987, dan untuk edisi ke-32 kali ini penganjuran diadakan di Encore Melaka. Langsung bersama Nur Amalina Abdul Halim untuk perinciannya. Amalina, silakan. Ya, Atika, untuk makluman, Festival Filem Malaysia FFM ke-32 ini mengangkat tema filem kita, Citra Kita, merupakan anjuran FINAS dengan kerjasama Kementerian Komunikasi dan Multimedia serta RTM sebagai penyiar rasmi. Festival yang bermula jam 9 malam ini dijangka akan dihadiri lebih 1,500 jemputan termasuk karyawan, artis veteran, penggiat seni tempatan dan juga luar negara. Dan untuk makluman penonton-penonton RTM, festival ini cukup berprestij bagi meraihkan
merupakan semua karyawan dan seniman dalam bidang lakonan termasuk 250 calon serta 21 artis veteran Singapura dan tempatan. Turut diraikan adalah mereka yang berada di belakang tabir kerana mereka juga merupakan terajuk utama dalam pembikinan sesuatu filem. Dan untuk makluman juga, sebanyak 31 kategori dipertandingkan termasuk 3 kategori baharu iaitu Anugerah Seniwati Sepanjang Zaman, Anugerah Filem Antarabangsa Terbaik dan Anugerah Filem Pendek Terbaik. Yang mana pemilihan Angkor Melaka ini sebagai lokasi penganjuran FFM ke-32 kerana ia merupakan sebuah panggung teater yang terbesar di Asia Tenggara dengan kemudahan teknologi teater tercanggih dengan dewan penonton mampu bergerak mengelilingi 4 pentas yang disediakan. Dan untuk makluman Atika serta penonton RTM juga, FFM ke-32 ini menyaksikan filem Speed Gravy arahan Zahim Al-Bakri mendominasi 14 kategori, antaranya pelakon pembantu lelaki dan wanita terbaik, pelakon wanita terbaik, lakon layar terbaik dan pengarah harapan. Manakala filem Air Force The Movie Selagi Bernyawa arahan Zulkarnain Azhar dan Frank Si pula meraih 13 pencalonan, antaranya kategori cerita asal terbaik, pelakon lelaki terbaik dan pengarah terbaik. Manakala filem Juang yang digarap oleh 5 pengarah iaitu Mat Lai, Yusri Abdul Halim, Aziz M. Osman, Osman Ali dan Kabir Bhatia pula 10 pencalonan termasuk cerita asal terbaik, lakon layar terbaik dan pelakon wanita terbaik. Selain itu, filem Abang Long Fadil 3 pula mendapat 9 pencalonan termasuk sinematografi terbaik, lakon layar terbaik dan pengarah terbaik. Dihoskan oleh Awal Syari dan juga Sarima Ibrahim, FFM ke-32 ini akan diserikan dengan persembahan penyanyi hebat termasuk Siti Nordiana, Azlan and the Typewriter, Annie Zakri dan ramai lagi. Jangan lupa untuk menyaksikan FFM ke-32 ini secara langsung yang akan dibawakan oleh RTM jam 9 malam di TV2. Jadi sekian sahaja langsung dari Angkor Melaka sempena dengan Festival Filem Malaysia ke-32 dari saya Nur Amalin Abdul Halim serta kru penerbitan. Kembali semula bersama Atikah di Angkasa Puri. Terima kasih Almalina untuk perkembangan FFM di Angkor Melaka. Seterusnya perkembangan ini, 20 kenderaan yang dibawa warga asing disita di Johor Bahru, Johor atas kesalahan tidak mempunyai lesen memandu. Menerusi khas warga asing roda 3, kesemua kenderaan yang disita masing-masing 5 kereta, 2 van dan 13 motosikal. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan ACP Raup Selamat turut memaklumkan 36 saman turut dikeluarkan atas kesalahan tiada lesen memandu, ubah suai struktur kenderaan serta tiada lesen kenderaan motor. 46 individu dengan 37 kenderaan telah diperiksa. Operasi dijalankan di lokasi kerap dilaporkan warga asing membawa kenderaan motor 3 roda dengan muatan berbahaya mampu mengancam keselamatan kepada penunggang dan pengguna jalan raya. Tindakan diambil mengikut Seksyen 64 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Fokus dari negeri di bawah bayu, Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah Perkasa Usaha tarik lebih ramai pihak terlibat dalam industri ruminan. Laporannya langsung bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu. Redwin, silakan. Baik Atika, industri ruminan memainkan peranan penting dalam mengurangkan kebergantungan import daging dari luar negara. Sehubungan itu, Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah perlu terus memperkasa usaha bagi menarik lebih ramai pihak terlibat dalam industri berkenaan di negeri ini. Menurut Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pertanian dan Perikanan, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan, penglibatan lebih ramai pihak membangunkan industri berkenaan mampu memastikan tahap sara diri mencukupi untuk keperluan negara sekaligus memartabatkan sekuriti makanan Sabah. Kita harap dengan adanya Hari Peladang ini,
kita boleh menggalakkan lebih ramai lagi penyertaan daripada rakyatan juga industri, termasuklah pelabur-pelabur dalam dan luar negeri untuk mencuburi industri ruminan ini. Kerana SSL kita ataupun sara diri kita masih rendah. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Hari Ladang Peringkat Negeri Wilayah Keningau di Pusat Ternakan Ruminan Tenusu seberang Jabatan Perkhidmatan Veteriner di Keningau. Dalam pada itu mengulas Belanjawan Sabah 2023 yang memperuntukkan RM501.54 juta kepada Kementerian Pertanian dan Perikanan, Datuk Dr. Jeffrey berharap belanjawan tersebut dapat membangunkan industri asas tani di kawasan pedalaman. Belanjawan Sabah 2023 yang diluluskan dalam persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Sabah ke-16 malam sebagai belanjawan yang bersifat inklusif, berkebajikan dan berupaya melawan ekonomi yang perlahan. Bertemakan ekonomi diperkasa rakyat sejahtera, belanjawan itu melibatkan peruntukan berjumlah RM5.138 bilion dengan anggaran hasil sehingga RM5.268 bilion. Naib Chancellor University College Sabah Foundation UCSF Dr. Rafiq Idris yakin belanjawan tertinggi dalam sejarah negeri ini mampu membangunkan ekonomi Sabah dengan lebih pesat. Walau bagaimanapun ia turut bergantung kepada beberapa keadaan, seperti ketersediaan peruntukan, adakah pada suku pertama, dua, ketiga ataupun suku keempat, dan prestasi perbelanjaan kementerian-kementerian yang bakal membelanjakan peruntukan yang diagihkan. Kesannya terhadap ekonomi juga pasti akan lebih besar, dan kita lihat juga ada perbelanjaan khusus sebagai contoh sektor pertanian, lebih 500 juta, dan untuk belanja pembangunan itu juga lebih 600 juta. Semua ini berupaya mewujudkan kesan pengganda kepada ekonomi. Dr. Rafiq berkata demikian ketika ditemui RTM di Kota Kinabalu. Terdahulu ketika membentangkan belanjawan itu pada Jumaat lepas, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata tumpuan utama belanjawan Sabah 2023 adalah untuk memacu dan memperkasa ekonomi negeri demi memastikan pembangunan Sabah dan kesejahteraan rakyat secara inklusif serta berterusan. Kempen membenteras jenayah seksual dalam talian terhadap kanak-kanak perlu diperluas dalam kalangan pelajar. Langkah itu penting bagi memberi kesedaran kepada pelajar akan bahaya jenayah tersebut yang boleh mengancam keselamatan dan hak asasi kanak-kanak. Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong She Yi berkata, kempen seumpama juga sekaligus dapat meningkatkan kefahaman pelajar mengenai penggunaan internet secara bijak dan selamat. Saya berharap semua sekolah akan juga menjemput pasukan masuk ke semua sekolah untuk membagi ceramah dan membagi nasihat-nasihat kepada semua, dan saya berharap semua golongan kaunselor juga bersedia untuk membantu apabila ada kes-kes seperti begitu berlaku. Murid-murid dapat menampi kepada kaunselor-kaunselor di sekolah dan mereka sedia untuk membantu secara profesional. Beliau ditemui media selepas majlis penutupan kempen membanteras jenayah seksual dalam talian terhadap kanak-kanak Sandakan di SMK Merpati Sandakan. Lebih 100 pelajar tingkatan 1 hingga 4 menyertai program kelolaan Pasukan Pelindungan Kanak-kanak Daerah Sandakan ini yang diisi dengan ceramah daripada pihak Polis Diraja Malaysia PDRM, Ibu Pejabat Polis Daerah Sandakan dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC Daerah Sandakan. Masyarakat diseru katakan tidak kepada stigma dan diskriminasi terhadap individu yang hidup dengan HIV atau AIDS. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Rosnani Mudin berkata stigma itu perlu segera dikikis kerana dengan kaedah perawatan moden masa kini, penyakit tersebut bukan lagi ancaman utama. Jelas Datuk Dr. Rosnani, jika diikutkan, penyakit lain seperti kencing manis lebih memerlukan penjagaan rapi dan teliti berbanding penyakit HIV atau AIDS. Agar pengurangan kes HIV ini kepada sifar, dengan harapan kita dapat menyahut seruan WHO untuk mengurangkan sifar pada 2030. Beliau menyatakan demikian selepas merasmikan Hari AIDS Sedunia peringkat negeri di Beaufort. Dalam pada itu, katanya, Sabah tersenarai dalam 5 negeri teratas dengan bilangan kes HIV tertinggi di Malaysia.
Didapati golongan terbanyak menghidapi HIV adalah mereka yang berumur antara 20 hingga 29 tahun, manakala corak peningkatan kes jangkitan dalam kalangan remaja berumur 13 hingga 19 tahun juga membimbangkan. Sehubungan itu, pelaksanaan kempen kesedaran dalam kalangan orang muda amat penting, terutamanya mengenai pendidikan kesihatan seksual dan reproduktif bagi meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit berkenaan. Kerajaan negeri melalui Taman-Taman Sabah sentiasa komited dalam memperkasa sambutan Hari Komuniti Taman Kinabalu bagi menyemarakan lagi semangat generasi muda mengekalkan warisan budaya. Menurut penolong pengarah Taman Kinabalu, Justinus Guntabit, program tersebut antara platform terbaik mempromosikan kepelbagaian warisan budaya komuniti, khususnya tarian, pakaian, makanan dan sukan tradisi. Harapan saya bagi program ini, ianya hendaklah diteruskan, terutama sekali terhadap kebudayaan masyarakat ataupun komuniti di Perserikatan Taman Kinabalu ini tidak akan pupus dan terus dapat disambung oleh anak cucu kita lah sehingga selama-lamanya. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan pelepasan pendakian ziarah Gunung Kinabalu dalam program ulang tahun pengisytiharan Taman Kinabalu ke-22 dan sambutan Hari Komuniti Taman Kinabalu 2022 sempena ulang tahun penubuhan Konvensyen Warisan Dunia UNESCO ke-50 di Kundasang, Ranau. Justinus turut berharap penduduk di sekitar tapak warisan dunia Kinabalu berganding bahu memelihara khazanah negeri daripada dirosakkan pihak tidak bertanggungjawab. Sementara itu, komuniti yang ditemui gembira dan bersyukur berpeluang menyertai program ini. Sebenarnya excited juga sebab first time naik. Saya gembira dapat join ini ulang tahun Taman Kinabalu. Harap pendakian semua peserta ini berjalan dengan lancar lah. Saya sangat bertuah lah sebab pada kali ini ada kesempatan untuk bersama-sama dengan komuniti kaki gunung ini. Harapan saya supaya program sebegini diteruskan untuk bukan sahaja untuk kita mengeratkan silaturahim, tapi juga kita boleh menikmati keindahan-keindahan alam yang ada di sini. Seramai 670 penduduk melibatkan komuniti dari daerah Ranau, Kota Marudu dan Kota Belud berpeluang mendaki Gunung Kinabalu dalam program kali ini. Baik, sekian paparan berita dari negeri di bawah bayu. Berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama dengan Atika. Teruskan, Atika. Baik, terima kasih Redwin untuk perkembangan dari Kota Kinabalu. Seterusnya, pemantauan harian KPDNSCP pastikan bekalan barang keperluan di Labuan mencukupi. Perinciannya kita bersama dengan Harji Jack di sana. Teruskan, Harji. Terima kasih. Penguatkuasa pejabat KPDNSCP Labuan melaksanakan pemantauan dan pemeriksaan setiap hari, khususnya bekalan keperluan harian. Ia bagi memastikan harga siling ditetapkan dipatuhi serta bekalan terjamin di peringkat peruncit. Ini termasuk bekalan telur ayam yang dilapor stabil dan mencukupi. Pengarah KPDNSCP Labuan, Junaidah Arbain berkata, di samping pasukan penguatkuasaan, terdapat pasukan pegawai pemantau harga yang berfungsi untuk merekod harga setiap hari di 15 lokasi sekitar Labuan. Untuk aktiviti pemeriksaan dan pemantauan ini, iaitu aspek penguatkuasaan, memang pada setiap hari memang kita akan adakanlah tanpa gagal, walaupun hari bercuti, sama ada hujung minggu ataupun cuti-cuti perayaan pun, penguatkuasa tanpa gagal akan melaksanakan pemeriksaan. Sehingga kini, tiada peruncit atau pemborong melakukan kesalahan berkaitan bekalan barangan dan harga di pasaran. So far, pembekal QL di Kota Kinabalu di Sabah, diorang masih memberikan komitmen yang baguslah apabila kami minta kuantiti yang kami perlukan di Labuan untuk keperluan pelanggan di Labuan, mereka masih boleh menunaikan, masih boleh membekalkan kuantiti tersebut. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM siap siaga berdepan monsun Timur Laut. Segala persediaan termasuk memastikan kebajikan penduduk terjejas banjir dapat segera dibantu jika berlaku bencana. Memang kita dah ada kita punya depo bencana. Jadi sekiranya berlaku bencana, kita terus boleh salurkan bantuan kepada mangsa bencana. Seperti yang kita maklum, hujung tahun ni musim banjir, kita juga telah bersiap sedia 100% menghadapi yang dipanggil monsun Timur Laut. Jadi kita punya stor semua kita dah penuhkan dengan bekalan-bekalan dan juga pusat-pusat pemindahan.
Beliau menyatakannya selepas menyampaikan bantuan kepada mangsa kebakaran di Labuan yang disumbangkan Lions Club of Labuan Mandarin. Antara yang disumbangkan barang keperluan peralatan dapur dan tilam. Hampir RM800,000 diperuntuk Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib Labuan bagi memperkasa pembangunan asnaf, khususnya belia yang dilihat berpotensi melibatkan diri dalam perindustrian. Ketua Unit Pembangunan Asnaf Mawib Labuan, Ustaz Muhammad Syukur Nurfini berkata, 20 asnaf terpilih dibantu bagi program latihan kemahiran tinggi Kimpalan. Peserta terlibat juga ditawarkan peluang pekerjaan setelah tamat tempoh pengajian itu nanti. Pekerjaan yang memang terjamin daripada syarikat-syarikat atau industri yang mana dengan kerjasama TWI sendirilah. Program ini juga sebenarnya adalah mensasarkan golongan-golongan belia di bawah umur 18 tahun dan sehingga 35 tahun untuk menceburi bidang-bidang bahagian industri ini. Dan insya-Allah di akhir latihan ini mereka dia akan jaminan secara terus itu secara bekerja terus di syarikat-syarikat yang kita akan lantik. Beliau ditemui pemberita selepas melawat peserta kursus yang ditempatkan di Institut Kemahiran Mara, Kota Kinabalu. Kami juga menawarkan program-program yang lain yang mana selari dengan kehendak industri lah pada hari ini. Program-program yang ditawarkan adalah program-program yang high demand. Yang mana kita tengok untuk masa akan datang pun dalam negara mencapai negara maju. Program-program ini akan sentiasa memerlukan tenaga-tenaga kerja yang berkemahiran tinggilah untuk memenuhi keperluan kerajaan dalam ekonomi semasa. Hospital Labuan menerima 178 notifikasi kematian di luar hospital dalam tempoh 10 bulan pertama tahun ini. Namun peratusan yang menerima bantuan kecemasan CPR kurang daripada 1%. Ini membuktikan kesedaran atau keyakinan orang awam untuk melakukan CPR adalah amat rendah. Pengarah Jabatan Kesihatan Labuan, Dr. Francis Paul berkata, kesedaran kepentingan CPR di kalangan komuniti perlu ditingkatkan bagi menambah keyakinan orang awam melakukannya jika berhadapan kes kecemasan. Justru program First Labuan Mass CPR yang disertai lebih 500 peserta dari 20 sekolah dan 3 IPTA membantu komuniti mengenai pentingnya mempelajari ilmu CPR. Dengan itu, sekian paparan berita wilayah dari Labuan. Kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih. Seterusnya, kita beristirahat sebentar. Jumpa sekali nanti. Beralih ke wilayah ke Sarawak, antara tumpang rakyat Sarawak hari ini dinasihati supaya mengambil dos penggalak kedua COVID-19. Perkembangan lanjut kita terus saja bersama Vanessa Mering di sana. Silakan ya, Atika. Sebelum itu kita ke perkembangan ini. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng berharap Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dapat memenuhi kandungan yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963, MA 63 dan Jawatankuasa antara kerajaan IGC. Dengan memenuhi permintaan itu, Premier berkata ia akan membolehkan Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS mentadbir negeri ini dengan lebih baik. Ujar Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari yang juga pengurusi GPS, seperti yang selalu disebut oleh bekas Ketua Menteri Allahyarham Tok Nan, hanya orang Sarawak yang tahu akan perihal Sarawak. Premier juga sekali lagi menegaskan untuk mendapatkan semula hak Sarawak adalah lebih penting daripada jawatan timbalan Perdana Menteri. Jelas beliau jawatan itu bukanlah menjadi keutamaan memandangkan ia tidak termasuk dalam agenda GPS ketika pilihan raya umum ke-15 yang lepas. Namun beliau memberikan nada terima sekiranya jawatan itu diberikan kepada wakil rakyat dari Sarawak. Beliau berkata demikian pada majlis makan malam GPS Backbenchers di Kuching malam tadi. Rakyat Sarawak dinasihati supaya mengambil dos penggalak kedua COVID-19 dengan segera. Timbalan Premier Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata, walaupun ramai yang telah mendapat vaksin dan dos penggalak sejak awal tahun lepas, namun ia tidak memberi jaminan sistem imuniti bertambah kuat.
3 dose or 4 dose, jangan tell me that you lupa, so those you should really go to get vaccinated because the number is increasing, because the variant is here, XBB is here. Setakat November lepas, Sarawak hanya merekodkan 50,000 penerima dos pengalak kedua daripada 1.6 juta penerima pada dos pengalak pertama. Beliau turut menekankan sikap sambil lewa masyarakat terhadap keberkesanan vaksin tersebut hanya akan mengundang kesan COVID yang mana imunitinya kian lemah selepas 6 bulan mendapat vaksin. Datuk Seri Dr. Sim bercakap kepada media selepas majlis perasmian blok baru Sekolah Jenis Kebangsaan Chonghua Batu 35 di Tarat Serian. Blok baru sekolah itu mula dibina pada tahun 2016 namun mengambil masa yang lama untuk mengumpul dana dan akhirnya berjaya disiapkan dengan kos 4 juta ringgit. Sekolah dengan sebuah blok baru itu mampu menampung lebih 600 pelajar dan guru. Lebih 200 peserta dari Sarawak, Sabah dan Semenanjung akan berkampung di Kuching untuk menyertai pertandingan kaligrafi Cina dan Arab peringkat kebangsaan pada 19 hari bulan ini. Menurut Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, pertandingan tersebut akan berlangsung selama 3 hari serta menawarkan hadiah wang tunai bernilai lebih RM58,000. Ia dianjurkan bersama oleh Jabatan Agama Islam Sarawak dan Persatuan Kaligrafi Kuching Serian. Sebanyak 4 kategori akan dipertandingkan iaitu kaligrafi Cina kategori menengah dan terbuka serta kaligrafi Arab kategori menengah dan terbuka. Beliau memberitahu johan kategori terbuka akan membawa pulang wang tunai RM6,000, RM3,000 untuk naib johan dan tempat ketiga akan menerima RM2,000. Manakala johan kategori menengah akan menerima RM2,000, RM1,500 bagi pemenang tempat kedua serta tempat ketiga akan menerima RM1,000. Pelbagai aktiviti sampingan akan diadakan bersempena pertandingan itu, termasuk bengkel dan pameran. Datuk Seri Abdul Karim berkata demikian pada sidang media di Kuching. Jelasnya, kementerian beliau bersedia untuk menyokong penganjuran pertandingan sedemikian pada masa akan datang kerana ia secara tidak langsung dapat mempromosikan kaligrafi Cina dan Arab yang merupakan satu warisan seni yang berharga. Bintulu Emergency Mutual Aid BIMA merupakan organisasi yang bertindak menghadapi bencana kebakaran melibatkan industri gas dan minyak di sekitar kawasan Bintulu. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid berkata, kelengkapan ini bagi persediaan menghadapi bencana berikutan keranjakan ekonomi di kawasan tersebut. Ujar Datuk Seri Muhammad Hamdan, BEMA yang ditubuhkan kira-kira 29 tahun itu dilengkapi dengan kepakaran setiap ahli, terdiri daripada syarikat yang menjadi pelengkap untuk menghadapi sebarang kejadian berlaku. Dan kita percaya bahawa perimeter Tanjung Kidurung inilah merupakan satu perimeter yang mempunyai berbagai jenis industri minyak dan gas yang menyumbang kepada ekonomi negara dan ianya sudah tentu merupakan satu lokasi yang penting, merupakan hotspot yang penting untuk kita bersama sebagai agensi kerajaan dengan pemain industri untuk memastikan bahawa keselamatan diutamakan. Beliau berkata demikian semasa merasmikan BEMA dan Majlis Perjanjian BEMA antara Syarikat Petroleum Nasional Berhad, Shell dan pelbagai industri di Bintulu. BEMA turut mewujudkan pelan tindakan kecemasan untuk memastikan ahli BEMA mempunyai sumber mencukupi selain memastikan tindakan kecemasan dapat dilakukan secara sistematik. Baik, dengan itu sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Atika di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Vanessa untuk perkembangan dari Sarawak. RTM bakal menjalinkan kerjasama strategik bersama SPRM bagi memperkukuh tahap integriti dalam kalangan warga kerjanya. Komitmen ini menurut Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Cik Roslan Cik Daud bagi memperteguh tadbir urus dalam kalangan kaki tangan sekaligus mencegah sebarang perlakuan yang boleh mencemarkan imej jabatan. Kerjasama strategik
untuk melihat mana-mana loophole, kelemahan-kelemahan sama ada proses perolehan dan sebagainya yang kita di peringkat RTM lah. Mana-mana yang boleh kita perbaiki, kita akan tambah baiklah. Dengan kerjasama ini, SPRM akan membuat sedikit kajian dan penelitian secara menyeluruh di RTM untuk melihat proses-proses yang mana yang boleh diperbaikilah. Ini untuk kebaikan RTM sendirilah. Inisiatifnya adalah kita menyemak semula prosedur-prosedur yang berkuat kuasa di Jabatan Penyiaran, terutamanya dari segi perolehan. Ini selari dengan saranan Perdana Menteri ke-10 untuk kita mengatasi keterisan sekiranya ada dengan memperkemaskan kita punya tadbir urus baik ataupun tata kelola, terutamanya dalam urusan perolehan kerajaan. Kolaborasi ini akan diperhalusi pihak Jawatankuasa Kerja SPRM untuk tindakan selanjutnya. Terdahulu pelan antirasuah organisasi RTM dilancarkan bagi tempoh 2021-2025 sempena sambutan Hari Integriti di Angkasa Puri Kota Media. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC komited dalam mempercepatkan kajian menyeluruh ke atas kerangka perundangan dalam talian ia bagi menangani penyebaran isu perkauman serta kandungan yang dapat mewujudkan perpecahan dalam masyarakat di negara ini. Kerangka kawal selia dalam aspek pelesenan, kesesuaian hukuman atau penalti semasa serta keperluan untuk memperkenalkan undang-undang baru perlu dikaji semula. Ini bertujuan mengatasi penyebaran kandungan-kandungan yang mengancam keselamatan serta keharmonian negara di media sosial. Bagi menangani kandungan yang berbau provokatif, negara serantau telah memperkenalkan undang-undang dalam mengawal selia platform penyedia perkhidmatan media sosial. MCMC menasihatkan agar semua pihak menghormati semua kaum dan agama serta institusi raja dengan mengamalkan prinsip-prinsip rukun negara. Seorang jurukimpal didakwa di Mahkamah Majistret Kajang atas pertuduhan membunuh seorang warga emas. Perbuatan dilakukan di kawasan parkir sebuah pasar raya di Bandar Tun Hussein On, Batu Sembilan Ceras minggu lepas. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh Chin Ngit Sun, 51 tahun kerana kes bunuh di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Tertuduh didakwa membunuh Wong Kim Mio, 71 tahun pada 25 November lepas. Majistret Syahrul Sazli Mat Sen kemudian menetapkan 13 Januari depan untuk sebutan semula kes. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nurul Husna Amran manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Rapid Rail dalam proses menaik taraf sistem pensembayanan mengawal pergerakan tren LRT bagi menjamin tahap keselamatan pengguna. Di samping itu, kekerapan tren di laluan Kelana Jaya bakal dikembalikan kepada 3 minit pada September tahun depan selepas kerja-kerja menaik taraf dilakukan. Sebelum ini, ketika Perintah Kawalan Pergerakan, kekerapan tren beroperasi masing-masing 5 dan 7 minit pada waktu puncak dan di luar waktu puncak. Jelas Ketua Pengarah Operasi LRT Rapid Rail Sdn Bhd Nur Azmi Muhammad Yusof, dengan kestabilan sistem dan pertambahan tren baru akan dapat meningkatkan lagi ketersediaan pada perkhidmatan yang ditawarkan. Takometer yang kita nanti-nantikan ini, inisiatif yang dilakukan oleh pihak prasarana dan Rapid Rail, di mana kita akan menambah baik sistem perkhidmatan kita. Kita juga akan menerima 19 train 4 coach bermula daripada pertengahan tahun depan dan dijaga akan diterima sepenuhnya 19 menjelang penghujung tahun 2024. Kami Menjelang kejohanan Wushu Remaja Dunia di Tangiran, Indonesia, Persekutuan Wushu Malaysia menyasarkan untuk membawa pulang 7 pingat emas menyamai pencapaian dilakar pada edisi 2018 di Brazil. Presiden Datuk Chong Kip Fat berkata selain atlet berpotensi besar Brian T. Kai Chi, harapan turut disandarkan pada 15 lagi atlet yang kebanyakannya muka baharu.
Beliau yakin sasaran itu mampu dicapai berdasarkan persiapan rapi yang dirangka, termasuk mengadakan sesi sparring bersama atlet senior negara. He say, you mean to say you're 86 years old, still got night duty? Budak-budak ini kita sudah memberikan maklumat yang penting sampaikan negeri. Negeri kita ada tempat 16, dia kerjasama dengan Federation, dia sudah training budak. So last 2 months kita hantar ke team untuk selection itu, kita memang tengok banyak potensial yang baru. Sebab itu saya pelani cakap mungkin kita doalah kuat-kuat sama dengan semua rakyat Malaysia, kita akan lebih dari sasaran yang kita yang sudah disiap 7 emas. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan jalur gemilang kepada kontingen Wushu Malaysia di ibu negara. Atlet Malaysia cemerlang membawa pulang 7 emas, 5 perak dan 9 gangsa pada edisi 2018. Lebih 40 negara mengambil bahagian dalam kejohanan yang bakal berlangsung dari 3 hingga 11 Disember. Malaysia pernah menjadi tuan rumah kejohanan Wushu Remaja Dunia pada 2006. Sementara itu, Brian T. Kaiji tekad mengulangi pencapaian menyumbang 1 emas, 2 gangsa pada edisi 2018 di Brazil. Beliau ketika itu menyumbang emas dalam kategori Taolu Nanguan, manakala gangsa dalam kategori Tanglu Nando dan Nangon. I think it's okay lah. So, ini masa pun cukup untuk saya untuk pergi competition ini. I wish I can get at least 1 goal. What do you win? Nanshan, Nandao or Nangun. Menjelang jelajah dunia akhir Persekutuan Badminton Dunia BWF, pengarah kejurulatihan bergu BM Rexy Mainaki enggan terburu-buru meletakkan sasaran tinggi melibatkan gandingan bergu lelaki dan bergu wanita negara. Rexy yang sebelum ini meletakkan sasaran buat gandingan Aaron Chia Soh Woo Yik dan Pearly Tan M Tina turut melepasi peringkat kumpulan. Sebaliknya akan menilai kembali sasaran itu setelah undian membabitkan pemain diketuahi pada 5 Disember ini. Beliau enggan memberi tekanan kepada pemain jika meletakkan sasaran juara terlalu awal. Selain Aaron Woo Yik dan Pearly Tina, 4 lagi bergu Malaysia akan beraksi di jelajah dunia akhir itu yang akan berlangsung di Bangkok, Thailand pada 7 hingga 11 Disember ini. Antaranya Ong Yi Si Tiu Yi, Vivian Hoili Chiu Sin dan 2 bergu campuran profesional Goh Sun Huat Chevon Lai Jamie dan Tan Kian Mei Lai Peijing. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah berkenan berangkat ke Masjid Sultan Ahmad Shah Al-Haj Pekan bagi menunaikan solat Jumaat. Seri Paduka Baginda yang tiba pada pukul 1 tengah hari turut diiringi pemangku Raja Pahang Tengku Hasanah Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah. Keberangkatan tiba baginda turut disambut Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak dan Mufti Pahang Sahibus Samahah Datuk Dr. Abdul Rahman Osman. Kadi Pekan Al-Fadil Tuan Muhammad Aris Jamin kemudian membacakan khutbah bertajuk Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana dan solat Jumaat dipimpin beliau. Selesai menunaikan solat, Al-Sultan Abdullah berkenan mencemarduli menyampaikan sumbangan peribadi 5 but kepada penduduk terpilih di daerah ini yang terjejas banjir. Seri Paduka turut mengurniakan sumbangan kepada kira-kira 150 golongan asnaf. Terengganu FC TFC memulakan langkah awal dengan mengikat penyerang import baru Sonny Nordi bagi memperkuat jentera skuad itu musim depan. Ketua Pegawai Eksekutifnya Abdul Rasid Jusoh berkata pemain kelahiran Haiti berusia 33 tahun itu telah menandatangani kontrak selama setahun. Jelasnya sebelum menyertai TFC, Nordi yang juga bekas pemain kebangsaan Haiti pernah mencipta nama dengan pasukan Melaka United FC. Nordi akan menyarung jersey nombor 11, bakal beraksi di posisi serangan dan sayap bergantung kepada kedudukan taktikal yang akan dirangka Ketua Jurulatih Tomislav Stembuchner.
Tambah Abdul Rasid Nordi memiliki ketua penyerang yang sangat baik ketika beraksi dengan Melaka United FC musim ini dan berharap dapat menguatkan jentera di posisi berkenaan musim depan. Sementara itu, Nordi berkata antara faktor yang mendorong beliau memilih untuk bersama TFC ialah peluang beraksi di pentas Piala AFC selain kagum sokongan peminat tegar skuad penyu. Peristiwa kembali. Kenalan rapat serta masyarakat setempat memberi penghormatan terakhir kepada mantan Menteri Besar Perlis keempat Allahyarham Tan Sri Dr. Abdul Hamid Pawanteh yang meninggal dunia semalam. Jenazah dibawa ke Masjid Negeri Arau pada pukul 12.30 tengah hari tadi untuk disembayangkan selepas solat Jumaat. Jenazah dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Masjid Lama Arau. Antara yang hadir Menteri Besar Perlis Muhammad Syukri Ramli dan kepimpinan kerajaan negeri. Meniru anaknya Muhammad Sharif Abdul Hamid, Allahyarham dikesan mengalami kegagalan buah pinggang sejak setahun lalu dan menjalani rawatan dialisis sejak Mac lalu. Tan Sri sentiasa orang positif, dia tidak penuh tengok hanya anggap apa-apa kesakitan sebagai cabaran untuk dia mengatasi saja. So dia sentiasa ada orang kata positif outlook lah. Dia tak pernah sedih apa, dia sentiasa nak ceriakan semua orang keliling dia, semua termasuk yang ziarah dia sewaktu dia sakit. Ya, orang masih datang, masih ziarah kat sahabat-sahabat dia dan walaupun ada keadaan yang dia dah tak sedar sikit, tapi saat sahabat-sahabat dia baca doa sebelah dia pun saya sedar sambut doa tu dan baca sekali yang setakat yang dia boleh. Allahyarham menjawat jawatan Menteri Besar Perlis pada tahun 1986 hingga 1995. Allahyarham pernah menyandang kerusi Parlimen Arau dan Kangar. Allahyarham dilantik sebagai Yang di-Pertua Dewan Negara hingga 1999 serta dilantik timbalan Speaker Dewan Rakyat. Ia acara terbesar sukan bola sepak dunia. Piala Dunia FIFA Qatar 2022 kembali. Aksi-aksi terbaik dan perlawanan-perlawanan berprestij terus kami bawakan untuk anda. Sepanjang 21 November sehingga 18 Disember dalam 41 siaran perlawanan dengan 27 siaran langsung dan 14 siaran tertunda di TV2 dan TVOK serta 41 siaran ulangan berdefinisi tinggi di saluran sukan RTM. Juga boleh disaksikan secara berterima langsung di RTM Click. Segalanya dibawakan untuk anda secara percuma di sini. Solatkan kemeriahan ini bersama kami di RTM, penyiar berlesen Piala Dunia FIFA Qatar 2022. Baiklah saudara, berita wilayah berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my yang sahih di RTM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Atika Naim. Jumpa lagi.